Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tumpukan perhatian anda. Anda sedang menelusuri sirah tamadun Islam di channel Ustazah Ija. Mulia, indah, cantik, berseri, kulit putih bersih merahnya pipimu. Dia Aisyah, putri Abu Bakar, isteri Rasulullah. Beruntungnya Aisyah radhiyallahu anhu ini, sehinggakan suaminya iaitu Rasulullah SAW sering memujinya. Itulah Sayyidatina Aisyah binti Abu Bakar, Seri Kandi Ilmu. Beliau merupakan salah seorang isteri Rasulullah SAW yang faqih, alim, cerdik dan banyak meriwayatkan hadis daripada Rasulullah SAW. Anak murid sekalian, seorang tokoh Islam iaitu Urwah bin Az-Zubair pernah mengatakan, tiada seorang yang lebih alim tentang halal dan haram, ilmu, syair dan perubatan melainkan Aisyah Ummul Mukminin. Beliau adalah tokoh wanita muslimah yang sangat dikagumi dan dihormati disebabkan peranan yang dimainkan pada zamannya dahulu sehingga mekar harum namanya sepanjang zaman. Apakah sumbangan yang telah dicurahkan oleh Aisyah? Mengapa Rasulullah SAW lebih menyayangi dan menyenanginya? Jom anak murid sekalian, kita belajar dan kita mengenali tentang Sayyidatina Aisyah, Seri Kandi Ilmu. Assalamualaikum semua. Ustazah harap semua sihat walafiat. InsyaAllah untuk video kali ini kita akan mengenali siapakah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu, Seri Kandi Ilmu. Untuk pengantar semua, anak murid semua boleh merujuk kepada pelajaran 23 bidang sirah di bawah tajuk wanita suri teladan ummah. Jadi apa tunggu lagi? Jom kita belajar. Bagi kita mengenali Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu, Ustazah pecahkan kepada 4 subtopik, iaitu 4 aspek di mana kita dapat mengenali beliau lebih dekat melalui yang pertama riwayat hidup, kedua sifat utama, ketiga dari sudut sumbangan dan keempat dari sudut iktibar yang kita dapat daripada kisah Sayyidatina Aisyah. Kita pergi yang pertama, iaitu riwayat hidup Sayyidatina Aisyah. Nama sebenar beliau ialah Aisyah binti Abu Bakar. Jadi, Aisyah adalah anak kepada sahabat baik Rasulullah SAW, iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Dia berketurunan bangsa Quraisy Bani Tamim. Gelar yang diberikan adalah As-Sadiqah, wanita yang berkata benar, dan juga Al-Humairah, ibu kemerahan. Di mana antara dua gelaran ini, gelaran Al-Humairah lebih sinonim dengan masyarakat Islam. Dan ramai wanita-wanita Islam memilih nama Aisyah Humairah sebagai nama anak mereka. Tarikh dan tempat lahir. Beliau dilahirkan pada 8 tahun sebelum Hijrah, iaitu 614 Masihi di Mekah. Dan Sayyidatina Aisyah telah berkahwin dengan Rasulullah SAW pada bulan Syawal, iaitu 3 tahun sebelum Hijrah. Dan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wafat pada 17 Ramadan tahun 58 Hijrah ketika usianya 67 tahun. Kita lihat
Seterusnya, sifat utama Sayyidatina Aisyah. Lihat sifat utama yang pertama, beliau merupakan seorang yang cerdas dan pintar. Kenapa dikatakan beliau seorang cerdas dan pintar? Ini kerana beliau mendapat didikan daripada ayahandanya, iaitu Abu Bakar As-Siddiq, sahabat baik Rasulullah SAW, dan juga daripada suaminya, iaitu Rasulullah SAW. Dan Sayyidatina Aisyah rajin bertanya sekiranya ada mengikuti majlis ilmu dan selalu mengikuti majlis-majlis yang diadakan oleh Rasulullah SAW di Masjid Nabawi. Kemudian ilmu yang dikuasainya adalah dari bidang Al-Quran, bidang hadis, bidang bahasa Arab, syair dan juga perubatan. Sifat utama beliau yang kedua adalah beliau seorang pemurah dan lembut hati. Ini kerana Sayyidatina Aisyah suka menderma kepada sesiapa sahaja dan suka bersedekah. Apa sahaja ada di tangannya pasti akan diberi kepada orang Islam yang lain. Pernah juga satu hari beliau memberikan sebiji kurma kepada seorang wanita bersama dengan dua orang anaknya yang sama. Dan Sayyidatina Aisyah sendiri pada waktu itu belum makan apa-apa lagi makanan, dan Sayyidatina Aisyah sanggup berlapar hanya kerana sebiji kurma tersebut yang sepatutnya beliau makan telah diberi kepada wanita tadi. Seterusnya, beliau merupakan seorang sabar dan tabah. Beliau hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika peristiwa fitnah hadisul ifk. Apakah ia fitnah hadisul ifk? Ustazah akan terangkan sekejap lagi. Dan kesan daripada fitnah tersebut, Allah SWT telah menurunkan ayat Al-Quran bagi membersihkan nama beliau. Sekarang kita lihat apakah peristiwa Al-Ifki. Peristiwa ini berlaku pada tahun ke-6 Hijrah setelah tamatnya perang Bani Mustaliq. Ianya merupakan satu peristiwa di mana orang-orang munafik menuduh Aisyah radhiyallahu anha melakukan zina dengan seorang sahabat yang bernama Safwan. Perkara ini pada asasnya menimbulkan kacau balau dalam masyarakat Madinah. Ada di antara sahabat yang tidak mempercayai berita tersebut. Ada juga yang tidak mengeluarkan apa-apa pendirian. Dan ada juga yang percaya bahawa Aisyah radhiyallahu anha benar-benar berzina dengan Safwan. Wa na'udzubillah min zalik. Di antara sahabat yang mempercayai berita ini dan terlibat dalam penyebaran ialah Misbah bin Usasah, Hamnah binti Jahsy dan Hasan bin Sabit. Keadaan ini berlarutan sehingga sebulan lamanya dan wahyu tertahan tidak turun, sehinggalah kemudiannya Allah SWT menurunkan ayat ke-11 daripada surah An-Nur, yakni ia membebaskan Aisyah daripada tuduhan jahat kaum munafik. Mari kita lihat apakah dalil nakli di mana Allah berfirman tentang peristiwa Al-Ifki ini. Dalil nakli Allah SWT membersihkan nama Sayyidatina Aisyah daripada fitnah. Di dalam surah An-Nur ayat 11 yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang membawa berita yang amat dusta itu ialah segolongan dari kalangan kamu. Janganlah kamu menyangka berita yang dusta itu buruk bagi kamu, bahkan ia baik bagi kamu. Tiap-tiap seorang di antara mereka akan beroleh hukuman sepadan dengan kesalahan yang dilakukannya itu. Dan orang yang mengambil bahagian besar dalam menyiarkannya di antara mereka akan beroleh seksa yang besar di dunia dan di akhirat. Jadi dalil ini adalah sebagai peringatan bukan sahaja kepada peristiwa Sayyidatina Aisyah di dalam fitnah Al-Ifki, tapi sebagai ingatan untuk kita semua supaya menjauhi fitnah, kerana fitnah ini lebih dahsyat dari membunuh. Seterusnya, kita lihat sumbangan Sayyidatina Aisyah kepada tamadun Islam. Baiklah, yang pertama, dalam bidang hadis, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu sangat terkenal dan sangat alim dalam bahagian hadis. Beliau telah meriwayatkan tidak kurang daripada 2,210 hadis dalam pelbagai bidang. Dan beliau juga adalah seorang pakar dalam pelbagai bidang ilmu
termasuklah ilmu Al-Quran, hadis, fiqh, kewanitaan, bahasa Arab dan syair. Selain itu, Sayyidatina Aisyah juga menjadi tempat rujukan para sahabat dan umat Islam selepas kewafatan Rasulullah SAW, terutamanya dalam hal kewanitaan dan hal kekeluargaan. Seterusnya, kita bagi bahagian iktibar, dan di sini Ustazah harap anak-anak murid Ustazah dapat menyelami iktibar dan pengajaran daripada kisah tokoh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Baiklah, murid-murid, kita lihat iktibar yang dapat kita ambil daripada kisah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu. Yang pertama, sebagai seorang pelajar, kita hendaklah belajar bersungguh-sungguh sehingga menjadi pakar dalam bidang yang dipelajari, sebagaimana yang telah menjadi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mencintai ilmu dan telah menguasai pelbagai bidang pada waktu tamadun Islam yang lalu. Kedua, kita hendaklah bersabar serta berserah diri kepada Allah, yakni ketika mana bila ada orang melakukan fitnah kepada kita, jadilah seperti Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu yang tenang menghadapinya dan tidak melakukan sesuatu yang di luar jangkaan sehingga menyebabkan berlaku kekacauan. Dan yang ketiga, kita hendaklah bersedekah dan suka membantu orang yang memerlukan. Walaupun pada waktu itu kita dalam keadaan susah, kita kena ingat ada lagi yang lebih susah daripada kita, sebagaimana Sayyidatina Aisyah bersedekah kepada orang yang miskin. Hakikatnya Sayyidatina Aisyah juga tiada apa-apa untuk dimakan pada waktu itu kecuali sebiji kurma tersebut. Okey, kita pergi bahagian latihan pengukuhan. Baiklah, soalan pertama, nyatakan dua gelaran. Baiklah, soalan pertama, nyatakan dua gelaran Sayyidatina Aisyah. Jadi, markahnya 4 markah kerana di situ ada dua gelaran. Okey, dan lebih baik anak murid semua letakkan gelaran dalam bahasa Arab berserta maksudnya dalam bahasa Melayu. Okey, anak-anak murid boleh lihat jawapan melalui riwayat hidup itu tadi. Okey, next. Kita tengok soalan kedua. Terangkan sumbangan Sayyidatina Aisyah dalam bidang ilmu hadis. Okey, markah yang diberi adalah 4 markah. Okey, jadi kita boleh lihat jawapan di bahagian sumbangan Sayyidatina Aisyah. Yang seterusnya, soalan ketiga iaitu soalan kibat. Okey, sebagai seorang pelajar, bagaimanakah anda dapat mencontohi Sayyidatina Aisyah dalam mencapai kejayaan dalam pelajaran? Okey, pastikan tulis jawapan dalam format kibat dimulai dengan isi, huraian lengkap dan kesimpulan. Dan markah yang diberikan adalah 4 markah. Jadi, untuk menjadi seperti Sayyidatina Aisyah, apakah yang perlu ada dalam diri adik-adik, dalam diri anak-anak murid ustazah semua? Okey, jadi selamat menjawab. Baiklah, teruskan bersama Ustazah Ijah pada video-video pembelajaran akan datang. Jangan lupa subscribe untuk menantikan video-video yang seterusnya. Dan jangan lupa subscribe itu percuma. Assalamualaikum.